Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Serangan Rusia ke atas Ukraine semakin menjadi-jadi. Negara kuasa besar itu dengan gah mempamerkan kekuatan bala tenteranya kepada dunia. Namun dalam kegairahan Presiden Vladimir Putin menyerang Ukraine, ada harga yang perlu dibayar rakyatnya sendiri. Ketika rakyat Ukraine menjadi pelarian, rakyat Rusia pula hidup dalam tekanan. Sekatan ekonomi besar-besaran yang dikenakan Amerika Syarikat dan sekutunya mula memberi kesan besar khususnya kepada rakyat marhain. Mereka ibarat jatuh miskin sekelip mata. Bagi rakyat Rusia yang pernah merasai krisis ekonomi setelah kejatuhan Soviet Union pada tahun 1990, keadaan ketika ini bagai deja vu. Ketika itu, keadaan begitu sukar. Bekalan makanan dicatu dan perlu dibeli menggunakan kupon selain terpaksa beratur panjang. Kini walaupun bekalan makanan masih boleh didapati, namun harganya melambung. Ada yang naik 2 kali ganda. Keadaan ini diburukkan lagi dengan kadar pengangguran yang mencanak naik susulan tindakan ratusan syarikat antarabangsa keluar dari Rusia. Situasi ini dibimbangi akan meningkatkan kadar jenayah dek kerana ramai yang hilang mata pencarian. Bank Pusat Rusia menganggarkan ekonomi negara itu akan menjunam sehingga 8%. Keadaan sukar di Rusia menyebabkan ada rakyat negara itu yang mengambil keputusan untuk memohon suaka di negara luar. Mereka tidak mahu kembali ke Rusia kerana bimbang tidak mempunyai pekerjaan stabil berikutan sekatan ekonomi. Di Tijuana, Meksiko, puluhan rakyat Rusia menunggu di kem migran di negara itu dengan harapan dapat mencari suaka di Amerika Syarikat. I think all of us are mainly expecting some help in the form of asylum, first of all, because we cannot return to Russia and we cannot really linger in some other countries without seeking asylum, because we are in in dire straits in some potentially terrible economic situation, because we cannot have any stable source of income from Russia because of the sanctions. Bagi rakyat Rusia yang berkemampuan pula, ada antara mereka yang nekat meninggalkan negara itu menuju ke negara yang menerima kehadiran mereka, antaranya Turki dan Kazakhstan. Kebanyakan mereka adalah golongan muda profesional. Walaupun terpaksa membeli tambang penerbangan yang mahal, tindakan itu bagi mereka perlu demi kehidupan yang lebih baik. Моих друзей, почти все мои коллеги, они уехали, единицы остались там из журналистов. Очень много друзей приехало в Стамбул, очень много друзей в Тбилиси, в Европе, кто куда смог уехать в Казахстане. Dianggarkan 11 juta rakyat Rusia mempunyai saudara mara di Ukraine. Bagi mereka, serangan ke atas Ukraine turut memberi kesan ke atas mereka. Namun rata-rata rakyat Rusia memilih untuk memprotes secara diam. Terkini, kosmonot Rusia di ISS sendiri mengenakan pakaian kuning, simbolik warna bendera Ukraine. Walaupun tidak menyatakan sokongan secara jelas, perbuatan itu dipercayai satu protes anti-perang secara senyap oleh kosmonot Rusia. Setelah gambar itu tular, Moskow menafikan perbuatan itu adalah satu simbolik sokongan kepada Ukraine. Sebaliknya, menurut Kremlin, kuning hanyalah kuning dan tidak membawa apa-apa maksud tersirat. Namun tidak kurang juga rakyat Rusia yang memilih untuk memprotes secara lantang. Ia bagaimanapun tidak berakhir dengan aman. Dianggarkan lebih 13,000 rakyat Rusia ditahan kerana menyertai protes anti-perang di Moskow. Antara yang ditahan ialah seorang editor berita Rusia, Marina Ovsyannikova. Dia mendakwa telah ditahan dan disoal siasat lebih 14 jam gara-gara menunjukkan poster anti-perang ketika sebuah siaran langsung berita di Rusia. Я хочу поблагодарить всех за поддержку, друзья, коллеги. Это была действительно очень сложные дни в моей жизни, потому что я провела буквально 2 суток без сна, больше 14 часов длился допрос, и мне не давали
могли связаться с моими родными и близкими. Мне не предоставляли никакой юридической помощи, и поэтому... Walaupun pernah mendakwa Rusia kalis sekatan ekonomi sebelum ini, namun Vladimir Putin akhirnya mengakui negaranya terkesan dengan sekatan ekonomi itu. Beliau berjanji akan memberi lebih bantuan keuangan kepada rakyatnya yang terjejas. Janji itu diumumkan Putin menerusi ucapannya yang disiarkan stesen televisyen tempatan. Menurut Putin, beliau menyedari keadaan kini sukar kepada rakyat Rusia, termasuk entiti perniagaan. Justru bantuan sosial itu akan diberikan dalam masa terdekat. Putin juga terus meyakinkan rakyatnya bahawa tindakannya menyerang Ukraine adalah satu tindakan perlu dan tindakan Barat mengenakan sekatan ekonomi adalah untuk menjahanamkan Rusia. Bagaimanapun, Putin yakin negaranya mampu mengharungi detik sukar ini. Namun di sebalik tekanan yang dialami rakyatnya, Putin mendakwa ada kebaikan daripada pemulauan ekonomi ketika ini. Persoalannya, mengapa Rusia begitu terkesan dengan sekatan antarabangsa tersebut walaupun ia sebuah negara kuasa besar dunia? Menurut laporan Deloitte Insight, walaupun Rusia mempunyai 146 juta rakyat dengan keluasan tanah terbesar di dunia, Rusia hanyalah kuasa ekonomi sederhana. Saiz ekonominya hampir sama dengan Korea Selatan. Malah pendapatan Rusia juga bergantung kepada ekspor komoditi, antaranya petroleum. Justru tidak hairanlah sekatan ekonomi ini memberi kesan besar kepada Rusia. Meskipun sekatan ekonomi yang diterajui Washington memberi kesan kepada Rusia, namun sejauh mana Putin akan menghentikan serangannya ke atas Ukraine? Dan adakah rundingan damai Rusia-Ukraine berhasil? Teruskan bersama Global Hijrah. Alhamdulillah bertemu kembali. Di sebalik gelapnya peperangan, ada sinar baru yang dikatakan akan muncul minggu depan. Agensi berita Xinhua melaporkan Ukraine dan Rusia kini ke arah mencapai persetujuan rundingan damai. Namun sejauh mana komitmen kedua-dua pihak untuk berdamai, sedangkan beberapa rundingan sebelum ini gagal. Ketika ini, Turki antara negara yang menawarkan diri menjadi orang tengah. Dalam pertemuan antara Menteri Luar Turki dan Rusia baru-baru ini, Turki menggesa gencatan senjata antara kedua-dua pihak. Önce insani ateşkes, sonra da kalıcı bir ateşkesin sağlanması için de düşüncelerimizi samimi bir şekilde her iki tarafla da paylaşıyoruz. Amacımız bu yaşananlardan ders alıp bölgenin istikrarı ve barış için hep birlikte tekrar çalışmaktır. Biz diplomasiyi önceleyen çabalarımızı bu süreçte arttırarak devam edeceğiz. Tabii bu süreçte Rusya'nın ve Ukrayna'nın bize olan güveni olmasaydı bu çabalarımızı yeterince yerine getiremezdik. Bagaimanapun, rata-rata penganalisis politik meragui keikhlasan Rusia untuk berunding semeja dengan Ukraine bagi mencapai perdamaian. Ini hasil tindakan Rusia yang dilihat telah menggandakan lagi serangan ke atas Ukraine, terutama di kawasan strategik seperti Mariupol. Namun gesaan rundingan damai yang acap kali disuarakan sendiri Presiden Ukraine, Volodymyr Zelensky, bukti Ukraine masih percaya Rusia mampu menghentikan serangan sekaligus menghentikan perang hampir sebulan itu. Baik, sekian Global Hijrah untuk minggu ini. Lagi kupasan isu antarabangsa Ahad minggu depan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.